Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siri video yang kedua untuk cara skor tasawuf Islam SPM part 2. Ya, apa khabar semua? Diharapkan semuanya sihat dan bertenaga menjalani ibadah puasa yang masih lagi berbaki lagi 2 minggu insya-Allah. Baik, pada video sebelum ini Ustazah ada kongsikan bagaimana kita nak skor untuk tasawuf Islam, iaitu kita perlu skor kertas satu dengan dua cara. Ustazah ulangi lagi, iaitu kita perlu mendapat 35 markah ke atas, dan untuk mendapat 35 markah ke atas kita perlu ingat kata kunci. Dan tanpa melengahkan masa, hari ini Ustazah nak kongsi tip yang ketiga, iaitu kita perlu menguasai soalan, iaitu kita masa tengok soalan tu kita kena bersoal jawab dengan diri sendiri, terutamanya soalan aneka pilihan. Soalan aneka pilihan, soalan A, B, C, D tu, masa kita tengok soalan, ada soalan dia hanya memerlukan kata kunci, ada soalan yang memang tidak dapat dibantu walaupun kita ingat kata kunci. Jadi soalan-soalan ini memerlukan kita menjawab dengan kefahaman kita, dan kita kena bijak untuk tackle soalan tersebut. Jadi cara yang Ustazah gunakan, Ustazah yang pernah share dengan murid-murid Ustazah juga, ialah kita kena bersoal jawab dengan diri kita sendiri semasa menjawab soalan tersebut, ya. Iaitu kita, kalau kita tengok dia ada 4 pilihan jawapan, iaitu A, B, C, D. So bila soalan tanya kita kena tanda right ataupun tanda betul pada setiap pernyataan yang kita rasa betul, dan kita tanda pangkah pada setiap soalan yang kita rasa salah. Jadi kita akan temukan jawapan yang betul-betul. InsyaAllah jawapan itu adalah tepat apabila kita ada sebab untuk setiap pilihan jawapan kita. Contohnya kita kata pilihan jawapan A adalah betul. Kerana apa pilihan jawapan A? Kerana apa jawapan A itu betul? Ada sebab yang kita dah gariskan. Jawapan ini betul kerana sekian. Kalau B jawapannya salah, kerana apa? Kerana sekian. Kerana ada alasan kita mengapa kita kata jawapan ini betul dan mengapa kita kata jawapan ini salah, ya. Jadi kita bersoal jawab dengan diri kita sendiri dengan peruntukan masa yang begitu banyak bagi Ustazah, untuk 1 jam 15 minit kertas satu. Memang kita akan sempat bersoal jawab dengan diri sendiri. Jadi kesilapan calon, kebanyakan calon dia akan menganggap mudah bagi soalan kertas satu. Jadi dia hanya baca sekali lalu, tidak berhati-hati dan tidak bersoal jawab dengan diri mereka sendiri. Kenapa mereka memilih jawapan tersebut? Jadi di sini Ustazah ada bawa satu contoh soalan, iaitu contoh soalan bersoal jawab dengan diri sendiri. Contoh soalan bersoal jawab dengan diri sendiri, ya. Okey. Baik, ini adalah contoh soalan bersoal jawab dengan diri sendiri. Soalannya, manakah antara yang berikut cara meningkatkan kualiti ibadat kepada Allah? So kita gariskan clue dia, cara meningkatkan kualiti ibadat kepada Allah. Kualiti ibadat ialah mutu ibadat. So kita letak A, adakah dengan menyanjungi orang berilmu boleh meningkatkan kualiti ibadat kepada Allah? Kita kata adakah dengan menyanjung saja boleh meningkatkan mutu ibadat kita? Kita rasa benda itu salah, so kita pangkah. Sebab hanya menyanjungi tanpa ada usaha untuk memperbaiki tidak ada maknanya. Melaksanakan ibadat mengikut kemampuan. Melaksanakan ibadat mengikut kemampuan ni maksudnya kalau kita rasa kita sakit, kita tak perlu puasa ataupun kita tak perlu solat, ikut kemampuan kita. Itu juga boleh membawa kepada kualiti ibadat kita tidak ada. Jadi juga tidak benar melakukan ibadat khusus tanpa mengira waktu. Ibadat khusus ini ibadat kita dengan Allah. Contohnya solat. Mengadakan solat tanpa mengira waktu. Waktu bekerja pun nak kena solat juga. Maka tak betul juga.
Okey, mendalami ilmu pengetahuan tentang sesuatu ibadat. Kita tahu tentang ibadat tersebut. Bacaan Fatihah macam mana, kalau bab ibadat solat contohnya. Cara rukuk yang betul macam mana. So, mendalami ilmu pengetahuan ini boleh membawa kepada meningkatkan kualiti ibadat. Itu makna kita bersoal jawab dengan diri kita sendiri. So, di antara jawapan yang paling tepat di sini, kita yakin jawapan D adalah paling tepat. Maka kita kebarangkalian untuk memberi jawapan yang salah adalah tidak sikitlah kebarangkalian untuk kita mendapat jawapan yang salah adalah kurang. Kemungkinan jawapan yang kita dapat itu adalah jawapan yang sangat tepat. Kerana apa? Kerana kita berhati-hati semasa menjawab soalan. Okey, jadi begitulah tip hari ini untuk kertas satu, iaitu selain daripada kita ingat kata kunci, ada juga soalan yang memerlukan kita bersoal jawab dengan diri kita sendiri supaya jawapan kita itu kebarangkalian untuk salah adalah rendah. Itu saja dari Ustazah pada video kali ini. Semoga berjumpa lagi di lain masa, sekiranya diizinkan oleh Allah, insya-Allah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.